Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita ingin melukis graf histogram tapi menggunakan sempadan atas pada paksi X-nya. Okey, bagaimana kita nak tahu kita nak guna sempadan atas? Kalau kita tengok kat soalan tu, bahagian A tu kita dah lengkapkan jadual kekerapan yang ada nilai sempadan atas. So, lebih baik kita lukis graf histogram menggunakan sempadan atas sebab kita tak perlu lagi nak cari data lain. Tetapi terpulang kepada para pelajar untuk lukis histogram menggunakan titik tengah atau sempadan atas. Tapi video kali ini cikgu nak lukis histogram menggunakan sempadan atas. Jadi sebelum ini kita dah tengok macam mana nak cari sempadan atas. Kita tengok had atas kita. Kalau ikut formula, had atas selang kelas tersebut 35.5 tambah had bawah kelas berikutnya 35.6. Kita akan bahagi 2. Ataupun kita boleh menggunakan kaedah mudah iaitu tips cepat. Kita tengok ada satu titik perpuluhan, kita tak 0.0, kemudian kita akan tambah 5 di belakangnya. Jadi bermakna, had atas setiap selang kelas, kita akan tambah 0.05 untuk dapat sempadan atas. Jadi kita lengkapkan terlebih dahulu jadual kekerapan kita. Di sini had atasnya 35.5 tambah 0.05, dia akan jadi 35.55. Diikuti 36.05, 36.55, 37.05, 37.55, 38.05, 38.55. Jadi kita dah lengkap jadual kekerapan kita. Sekarang kita tengok lukis histogram menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi X. Jadi sekarang para pelajar perlu patuh arahan iaitu menggunakan skala yang betul pada paksi untuk kita melukis graf yang kita kehendaki. Jadi kita akan buat paksi terlebih dahulu. Jadi kita lengkapkan paksi Y terlebih dahulu. Bermula kosong. Okey, setiap 2 cm 1 unit. So 1, 2 cm 1 kotak besar. Kenaikan dia 1-1. Kita tengok data kita, maksimum kita 11. Jadi mesti ada paling besar nombor 11 dekat paksi Y. Okey, kita lengkapkan. Okey, boleh juga kalau kita nak tulis sampai 12 pun boleh, terpulang kepada para pelajar. Jadi cikgu berhenti kat sini. Saya label sebagai kekerapan. Okey, di sebelah ni kita akan letak kotak yang pertama. Jadi untuk kita letak kotak yang pertama, setiap satu kotak tu, seperti ni. Katakan macam ni. Kotak ni, ini adalah sempadan bawah kotak selang kelas pertama. Dan di sini adalah nilai sempadan atas dia. Sempadan atas, di sini sempadan bawah dia untuk selang kelas yang pertama. Jadi selang kelas yang pertama ni, waktu kita ambil nilai sempadan atas tu adalah yang terus di sini. 35.55. Bermakna di sini para pelajar kena cari dulu. Jadi kita nak mudah, kita cari sempadan atas kelas sebelum. Jadi kalau kita tulis kelas sebelum di sini, kita akan ada 34.6 hingga 35.0. Jadi kita tambah 0.05, sebelum ni kita akan ada 35.05. Jadi 35.05 ni adalah sempadan atas kelas sebelum atau sempadan bawah selang kelas pertama. Jadi kita tulis di sini 35.05. Di sini hati-hati, jangan salah ya. Jadi kita tengok yang seterusnya, kita lengkapkan dulu paksi X. 36.05
36.55. Saya tulis secara umum, label dia paksi X adalah sempadan atas di sini. Okay, ataupun kita boleh tulis sempadan kelas. Sebab dia setiap kotak tu nilai di bawahnya adalah sempadan bawah kelas tersebut. Nilai di atasnya adalah sempadan atas. Jadi kita boleh mulakan di sini. Okey, so yang pertama kita ada kekerapan 1. Okey, yang kedua kita ada kekerapan 4. Okey, seterusnya kita ada kekerapan 7. Seterusnya kekerapan 11. Okey, seterusnya kita ada kekerapan 10. Okey, berikutnya kita ada kekerapan 5. Okey, diikuti kekerapan 2. Data selang kelas yang terakhir. Okey, jadi kita dah dapat kita punya histogram. Apa yang saya maksudkan sebentar tadi, kita tengok selang kelas yang pertama. Okey, bermakna 35.05 ini adalah had sempadan bawah selang kelas yang pertama, iaitu 35.1 hingga 35.5. Dan nilai 35.55 adalah sempadan atas selang kelas yang pertama. Jadi untuk selang kelas yang kedua, okey, 35.55 ni adalah sempadan bawah selang kelas kedua dan 36.05 adalah sempadan atas selang kelas kedua. Begitu juga untuk selang kelas yang ketiga. Okey, ini menunjukkan 36.05 adalah sempadan bawah selang kelas kedua dan 36.55 adalah sempadan atasnya dan seterusnya. Jadi saya harap video ini dapat membantu para pelajar untuk mengulang kaji bagaimana ingin melukis histogram sekiranya anda diberi data menggunakan sempadan kelas. Dan apakah beza yang menggunakan sempadan kelas dan titik tengah? Histogram menggunakan titik tengah, kita label di tengah-tengah. Okey, manakala histogram yang menggunakan sempadan kelas, kita label di sempadan kelas tersebut, setiap selang kelas. Jadi setiap kotak ni mewakili setiap selang kelas sebenarnya. Okey, itu sahaja dari saya. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang akan menduduki SPM.